Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ayat yang ke-253 tidak? Hah? Juzuk yang ketiga. Juzuk yang ketiga ayat 253. Allah mengkabarkan kepada kita bahawa setiap Nabi ni Allah bagi kelebihan masing-masing. Tapi semua mereka ni atas satu maksud, iaitu membawa manusia kepada mentauhidkan Allah. Tilkar rusul, itulah para rasul. Kalau kita mengaji bahasa Arab, tilka ni untuk perempuan. Kalau untuk lelaki, zalika. Rasul perempuan ada. Bila rasul ni makna jamak taksir, ramai, ubah bentuk, maka jadi makna perempuan pada bahasa, bukan pada hakikat. Sebab rasul-rasul lelaki, tak ada perempuan. Itulah para rasul. Faddalna, kami lebihkan. Ba'dahum, sebahagian mereka, ala ba'din, atas sebahagian yang lain. Contoh berlaku kepada Nabi Musa. Allah berkata direct kepada dia. Kepada Nabi Isa, lahir tanpa bapa. Nabi Isa pula, kelebihan dia yang lain ialah Jibril sentera duduk dengan dia setiap masa. Kalau macam Nabi ni dia waktu berhajat ya, Jibril mari. Minhum, sebahagian daripada mereka, man kallam Allah. Ada yang berkata-kata direct dengan Allah, iaitu Musa. Sebahagian daripada mereka ada yang berkata-kata direct dengan Allah. Allah berkata-kata direct dengan dia. Allah berkata-kata direct dengan dia. Cuma kalimah kallama dengan takallama dia berbeza. Kalau kallama ni, kalau takallama ni hak biasa. Kallama hak jarang pula, hak bukan biasa. Bukan biasa. Sama ada bukan biasa ni luar biasa, atau bukan biasa ni biasa tapi bukan biasa. Boleh juga. Contoh kisah Yusuf, raja berkata-kata dengan Yusuf. Kita tak buat biasa tak? Tapi bukan biasa juga. Bukan luar biasa ni. Sebab takkan luar biasa raja cakap Yusuf. Bukan biasa juga. Sebab apa? Bukan biasa kat mana? Dalam surah Yusuf 13 ni kita jumpa kalimah kalaman dalam konteks raja tu cakap dengan Yusuf. Iaitu konteks apa? Seorang raja ni, seorang bekas banduan, duduk lama dalam penjara, tiba-tiba raja undang, terhormat, lepas tu nak lantik jadi menteri. Banduan nak lantik jadi menteri. Boleh berlaku, tapi bukan biasa. Bukan biasa-biasa. Bukan hak jenis biasa. Kan? Dia dah bekas banduan, duduk penjara lama, lepas tu bukan sekadar panggil, lantik selalu. Tak tanya kau, lantik selalu.
jadi menteri. Kan? Wa rafa'a, dan dia meninggikan ba'dahum, sebahagian daripada mereka, darajatin, beberapa darjat. Makna dia rasul ni ramai. Darjat itu dinilai dari, bukan dari sudut kepayahan mereka. Nabi pernah kata, aku ni adalah rasul yang tidak pernah ada nabi yang susah seperti susah tu. Aku paling susah sekali. Tuhan kalau tu aku paling susah sekali. Mana paling susah dalam ujian? Nabi. Maka Nabi lah dalam 5 para Nabi ni, ulul azmi, dia nombor 1. Nombor 2 siapa nombor 2? Nombor 3 Musa. Nombor 4 Nombor 5 Nuh. Bukan konteks panjang umur, bukan. Kalau panjang umur kalah, Nuh menang nombor 1 tak. Tapi konteks kepayahan, ujian kepayahan. Ujian kepayahan yang kalau orang nak bagi kita tak sanggup. Kenapa tak sanggup? Sebab payah tu. Payah tu. Kalau bagi percuma gitu, nak tak. Kalau benda-benda darjat kebesaran dapat percuma, nak belaka. Tapi kalau kata kena ujian dulu, ujian-ujian ni risiko dia mati, tak usah belaka. Betul tak? Boleh dapat ni, tapi risiko dia mati. Kalau hidup mujur macam tak usah belaka. Tapi tak dapat tak apa, jadi orang biasa je lah kita. Tak usah ya. Makna kalau ditawarkan, tolak belakang, undur belakang mereka. Wa ataina, dan kami datangkan kepada Isa. Isa anak lelaki. Anak lelaki Maryam. Sebab anak lelaki Maryam ni menafikan ketuhanan dia. Bila dia ni anak seseorang, bukan Tuhan lah. Apa dia? Al-Bayyinat, keterangan yang jelas. Jelas bagi siapa ni? Jelas bagi dia ke bagi orang yang tengok? Bagi orang lain lah. Tinggal lagi degil gedok. Tu je. Mana keterangan jelas ni bagi orang yang menyaksikan apa yang disampaikan. Macam kita, makin lama makin mengaji Quran, tengok makin jelas, makin kuat. Rasa apa? Rasa Allah satu-satunya Allah yang berhak disembah. Lepas tu rasa apa? Rasa Nabi tu memang Rasulullah. Makin mengaji makin kuat, makin mengaji makin kuat. Siapa? Sebab makin jelas. Makin jelas. Wa ayyadnahu, dan dia ni didokong, ditolong. Ni pun menafi sifat ketuhanan. Sebab kalau Tuhan tak perlu dokongan. Betul tak? Ni kalau kena dokong ni lemah, perlu dokongan. Bila lemah perlu dokongan, bukan sebab Tuhan. Jadi menafikan ketuhanan. Dengan apa? Ruhul Qudus. Siapa dia ni? Malaikat. Jadi anu ni tak faham ni. Ni anu fail aja ni. Faham didokong oleh Nabi Isa, kita tak dapat biasa. Tak kenapa kita sesak apa benda ni? Rupanya kelebihan dia hak ni. Mana Nabi kita tak ada ni. Ni khusus Nabi Isa. Nabi Musa ada khusus dia. Nabi Isa ada khusus dia. Nabi Muhammad ada khusus dia. Cuma darjat memanglah lebih Nabi kita. Sebab kepayahan, tapi dia sudut mukjizat tu. Dia sudut luar biasa yang Allah bagi tu. Kan? Cuma kalimah roh ni biasa dituju kepada benda tak nampak. Benda tak nampak, roh. Orang mati dah, kita panggil apa? Roh. Lagi malaikat, nampak tak malaikat? Roh. Istilah roh benda tak nampak. Lagi apa lagi? Jin.
Orang bukan Islam, dia panggil jin ni roh. Ada jin baik, jin jahat. Lepas tu ada roh baik, roh jahat. Merujuk jin tu lah. Mana orang-orang bukan Islam pun, dia panggil jin tu roh juga. Konteks kita, Melayu kita, semangat kan? Roh juga ada semangat kan? Cuma semangat konteks kita ni ada dua jenis. Satu semangat kesukanan, satu semangat ngaji. Selagi semangat luar asbab, khurafat, semangat padi, semangat laut, tu lain, tu akidah. Sebab apa? Sebab isu puja, isu tumpangan hati, isu bagi makan untuk pemujaan. Jadi makna akidah. Kalau negara kita ni tak ada dah. Kalau ada orang letak makanan dekat padi ni, orang kata bagi makan kucing dia kali, atau makan itik dia kali, orang tak fikir lain. Dulu orang faham ke situ kan, puja semangat padi. Tapi negara lain seperti Indonesia ada lagi. Sebab tu nak ambil gambar di Malaysia, orang buat lagu tu payah. Indonesia boleh cari mudah. Sebab apa? Sebab usaha-usaha orang-orang alim terdahulu menyebabkan benda tu hilang. Dan abang kita cerita, ada lagi, dia kata dulu kita ingat lagi. Lah ni tak ada dah. Lah ni kalau orang tu yang sama, kalau kata dia kata syirik ni, kita dulu jahil kita buat juga, tapi kita tak saya syirik. Mana dia tinggal lama dah. Dia pun dia sendiri bantah. Apa? Oh, kita mengaji dah tak betul benda ni. Tak saya kita. Tak ada dah. Kalau ada pun memang tak malu nak buat sorok boleh tengah malam. Siapa malu takut orang kata syirik. Tak apa. Sebab kebenaran dah terselah bahawa benda tu syirik. Tak wani nak buat dah. Cuma orang fikir ke lain. Tidak. Walau sya Allah, jika Allah kehendaki, sebab jika Allah kehendaki, makna Allah, kudrat Allah boleh buat. Tapi Allah tak buat tu sebab ada hikmah dia. Tuhan nak bezakan mana yang mengaji, mana tak mengaji. Boleh tak? Macam mana? Tak sampai lagi kita nak boleh asal kata lagu tu. Makna berlaku dua puak ni, punca daripada bukan semua nak mengaji. Quran ni sifat dia menyatukan ke memecah belahkan? Quran ni menyatukan. Allah beritahu dalam Quran dalam surah Al-Anfal kan? Sebab tu dalam konteks Quran tak ada mazhab, dia palol. Beza dengan hadis Nabi. Hadis Nabi tadi ada khilaf kan? Yang khilaf yang anda maksudkan khilaf terpuji. Berlakulah kita ni bermazhab Syafi'i, kita bermazhab Hambali. Beza ke khilaf kepahaman hadis Nabi. Tapi Quran tak ada mazhab. Quran ni membawa kepada satu pahaman. Kan? Sebab itulah kalau kita nak buat kesimpulan, kalau kita nak jahil, kita ni kadang-kadang tak boleh makna Quran tak kerti mana, makna hadis tak kerti mana. Mana kita kena mula start ngaji dulu. Quran dulu. Step dia, adab dia Quran dulu. Sebab kalau kita, ni pengalaman orang-orang yang ngaji hadis di Pakistan, dia kata kita ni silap, kita tak tahu panduan kan, pergi ngaji hadis dulu. Bila ngaji hadis dulu, jadi rasa tak macam Maulana Hadi, dia lahir di Malaysia. Dia kata kita mesti semangat nak perjuangkan mazhab Syafi'i kita. Kalau di India ni Hanafi. Makna ngaji hadis ni dia akan bawa, dia kalau kita start dengan ngaji hadis ni, dia membawa ketegangan. Awal-awal tegang lah. Sepatutnya kena ngaji had yang penyatuan tu Quran. Lepas tu tak apalah. Sebenarnya betul belaka kan. Dia khilaf sahabat je. Khilaf mazhab ni khilaf sahabat je. Belakangnya sahabat tak salah. Cuma kalau kita start salah, mula. Bukan mengaji ni nak jadi comel je, jadi lagu lain pula. Tapi bila dia pop dengan ngaji Quran, dia kata, oh silap tu, start salah. Oh dia faham. Kena ngaji Quran. Sebab Quran tak lama pun. 50 hari habis. Rekod 30 juzuk ni untuk faham anggut ni. Bukan tulis ni. Kita tulis tahun. Mana anggut gele-gele 50 hari. Tak ada nak tulis.
Ngaji Maulana tu dia nak memang kena tulis Maulana kata kena tulis kan, kena catat. Kadang-kadang tak nak catat sebab laju kan. Kita boleh tulis perkata lagi kita sebab kita setahun target. Dia 50 hari. Tak ada tulis, tak ada ingat. Tahun depan baru pula. Dia kata kena tulis lah, kena tulis. Kan tulis, nak tulis. Haknya pergi tanya dia, hak baru hari tanya dia. Tulis apa? Tak tahu nak tulis apa. Tak tahu nak tulis apa dia kata. Tak ada. Tapi faham tak ada. Tapi bila tak tulis ni, payah lekat lah. Sebab dia tulis dan lekat. Tak tu kalau sebab dia ada kan. Bila dia cerita tu kita tulis. Mana anda beritahu dah malam dia kata kelas kita ni, malam dia kata kita nak pra daurah. Mana siapa yang kata tak lagi kelas kita dulu. Lepas tu rasa boleh pergi sikit pergi kelas sana. Sana kelas standard, kita kelas bawah. Jadi biasa kalau orang pergi sini dulu, pergi sana dia jadi mudah. Nampak. Kalau pergi sana selalu blur. Kita tanya orang pengalaman kata tak nampak apa. Hitam dia kata. Sebab banyak istilah-istilah yang tak dipahami. Siapa? Kita yang sendiri pun kan. Tajuk ilah tak jelas. Ilah kepada ilah. Tuhan. Ada orang bukan gitu. Tumpangan hati. Lepas tu kena hurau pula. Ada luar biasa, ada biasa. Begitu bukan faham selalu. Dia ada ujian. Ujiannya. Kita apa boleh ustaz boleh faham lagu ni? Kita jelaskan orang lain. Kita jelaskan kita faham. Lama makin faham. Sebab bila kita nak jelaskan orang, otak kita akan mikir. Sebab tu daurah sana, dia biasa walaupun dia pengajian dia tak lama. Tapi kalau sehari lama sana sebab dia 50 hari. Tapi setiap masa dia bagi sekarang kita stop 10 minit muzakarah. Makna ni nak beritahu tangan dengan mulut ni bantu ingat. Kalau kita mengaji ni kan, tangan duduk diam, mulut duduk diam, balik sengat gitu juga. Hilang gitu. Ingat dah. Tak sampai rumah. Kenapa dia saya kata tadi? nak kata tu ingat lagi sampai rumah hilang. Kita tak kuat. Beza dengan kita muzakarah, kita tulis. Mana benda-benda yang betul lah dalam sanad ni sebenarnya memang digalakkan. Muzakarah. Sana dia kata habis. Malam lepas isyak habis. Dan dia tahu kalau di Pakistan. Lepas isyak tu muzakarah sampai 12. Kenapa dia ngaji hari ni? Waktu bila dia balik Malaysia tu, dia boleh buat daurah. Dia ingat apa yang dia ngaji dengan sana. Sebab apa? Kes muzakarah tu. Kan untuk hari ni apa dia kita kita bincang. Sampai pun tak faham apa ni. Kita faham apa ni. Mana muzakarah ni untuk elak salah faham. Sebab orang A mungkin dengar lagu lain, B dengar lagu lain. Ustaz kata lagu ni, tanya hak A. Aku dengar lagu ni juga. Nampak tak? Walau sya-Allah. Dia kata maqtatalu, tidak mereka saling membunuh. Sebab mengaji wahyu ni sifat dia menyatukan. Mana kalau semua nak mengaji wahyu belaka, tak ada perbalahan dalam manusia. Tak akan berlaku perbalahan. Tapi boleh berlaku tak semua mengaji belaka? Tak. Ada nak mengaji, ada tak saya ngaji. Hak nak mengaji faham. Hak tak saya ngaji tak faham. Hak ngaji faham lagu ni, hak tak ngaji faham lagu ni. Jadi dua pokok je ni. Kan? Hak nak mengaji nak buat lagu ni, hak tak ngaji nak buat lagu ni. Lalah bunuh membunuh. Alladzina min ba'dihim, orang-orang yang dari sesudah mereka, min ba'dihim, dari sesudah datang kepada mereka bukti nyata. Datang dah Quran, datang dah Taurat, datang dah Injil. Tapi bukan ngaji belaka. Quran jelas, bukannya jelas belaka. Kenapa tak jelas? Tak ngaji. Kalau ngaji jelas. Bila jelas nak hak ni. Kan tak sihat tu. Bila kita tak ngaji, kita nak hak tu tak sihat ni. Jadi berlakulah perbalahan. Sebab itulah makin banyak mengaji, makin memendapkan perbalahan. Makin menambah penyatuan. Makin ramai orang mengaji, makin kurang bala, makin nak nyatu. Gitu. Jadi kalau kata nak satu, boleh kalau Allah saja yang boleh menyatukan juga manusia. Kan? Allah beritahu dalam Quran ni. Engkau tidak boleh menyatukan hati manusia Muhammad. Kan? Hanya Allah boleh. Dalam surah Al-Anfal kita tengok nanti.
Mana hanya Allah boleh, maksudnya hanya makna Quran je boleh menyatukan jiwa manusia. Jadi mengajar Quran ni kan ajak balah, ajak menyatu. Mu nak balah kita, kita satu. Saya balah kamu. Buat mu terkejut. Kalau mu lama mengajar Quran, mu nak Quran. Tak. Mesti mu nak Quran, tapi dah kita lama tak pernah terdadak. Terkejut. Terkejut nak balah kita. Kita tak saya balah kamu, kita nak menyelamat kamu, nak menyelamat kita. Lepas tu nak bersatu kan, nak sejiwa, sehati, sejiwa, nak saling mendoakan kan, nak saling memikir sama. Bukan fikir kita saja, kena mikir orang lain juga. Tu alamat orang baik. Orang tak baik ni fikir dia saja. Buat dunia ni biasa boleh biasa buat dunia ni. Kalau kita ni, kalau kenduri tak bagi kawan tu kata apa? Oh, tak ingat dia mau tengok kita tu. Sabar hati dia pun tak bagi kita, tak ingat kita. Sama kat buat makan pun gitu juga. Buat dunia lagu tu lah kita. Selalu kita berpersepsi, bila kita tak beritahu, oh tak ingat kita. Tapi agama ada gitu. Sebenarnya lebih tak ingat orang lain konteks agama lah. Sebab hak ni konteks makan je, hak ni konteks agama yang kalau orang tak tahu, bahaya di sana. Mana lebih mementingkan dia sendiri? Konteks akhirat lah. Sebab penting. Dia kalau konteks dunia ni, konteks dunia je. Kan? Sekadar mana kalau kita tak mati dia. Cuma dia berasa hati tak panggil dia. Tapi ada orang berasa hati tak beritahu kat dia. Konteks agama. Kalau orang tu jiwa agama, dia akan rasa. Kecuali tak ada jiwa dia, tak ada agama, dia tak akan rasa. Marah pula orang beritahu. Dia bukan jiwa agama. Jiwa agama ni Allah alhamdulillah lah beritahu kita. Kan? Kalau aku tak tahu nanyalah. Jiwa agama tu sukalah mu ajak kita mengaji. Lain dengan orang-orang tak ada benda lain ajak mengaji sama. Ajaklah benda lain. Ada kawan tu tengok kawan ni lari selalu. Kenapa? Jumpa dia ajak ngaji. Tengok. Beza kat mana tu? Beza ialah jiwa dunia ada, jiwa agama tak ada. Malu siapa pun. Kalau kita ni, kalau kawan tengok kita was hati konteks duniawi. Patutnya lebih berasa hati konteks ukhrawi patutnya. Kenapa mu tak ajak aku? Patutnya mu ajak lama dah. Kita baru tahu. Contoh dah. Tu jiwa agama ni. Jiwa agama. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah mu ajak kita. Kalau tidak mu tak ajak kita, tak ke mana kita. Kita rakan-rakan kita, murid-murid kita, semua gitu. Kita gitu juga. Kita berterima kasih bukan kepada tu guru kita, kepada murid kita. Ni, ngaji daurah ni. Bukan tu guru kita ajak kita, murid kita ajak kita. Ustaz nak pergi ngaji ni. Kita pun mula-mula fikir, tak maulah ikutlah. Makna berterima kasih kepada murid kita. Murid kita ngaji lama dah. Dia kata kena ustaz kena ngaji juga ni. Macam kan? Kita terima benda baik. Tak rasa betul. Alhamdulillah lah murid kita betul. Kita tak boleh buat daurah. Kalau kita tak mengaji daurah, tak boleh buat daurah kita. Takut nak ngajar 30 juzuk tahun ni. Dan ni kalau kita selap dia check balik, tengok balik. Kadang-kadang kita mesej tanya. Maulana macam mana? Kan? Jumpa tanya selalu. Dia kalau jumpa kita, sejak kita buat daurah tanya, juzuk dah. Mana dia faham. Baru ni jumpa rumah dia, dia mengajar. Kita selalu tapi dia. Perkataan mana-mana je. Juzuk dah. Mengajar juzuk apa dah. Surah Maryam. Ada benda nak tanya sikit. Ada. Dia kata, walakin ikhtalafu. Akan tetapi berlaku perselisihan. Jadi kenapa berlaku perselisihan? Kerana bukan semua nak mengaji. Kalau semua mengaji, jiwa manusia akan satu. Kan? Jiwa manusia akan satu. Sebab sepakat nak ke sana. Sepakat nak selamat di sana, bukan selamat kan? Selamat nak mati sekali, tak ada orang nak mati sekali tak. Sepakat nak mati selamat di sana. Kan? Suami isteri pun kan sepakat bab apa? Suami isteri sepakat bab nak mati sama-sama duduk syurga. Ada tak sepakat nak mati bersama? Kekek je lebih. Tak ada.
Kasih lah ke mana tak ada. Kan? Mati dulu lah. Dia suka-suka. Tak ada. Banyak fikir takut dia mati dulu. Ni, takut Ustaz, kita takut kita mati, tapi takut dia mati dulu. Kita takut mati Ustaz, tapi takut dia mati dulu. Patutnya takut kita mati dulu, bagi kita jumpa dulu. Dia takut konteks duniawi. Kan? Kita takut mati Ustaz, tapi takut dia mati dulu. Kan? Sepatutnya apa? Sepatutnya takut kita mati dulu lah, sebab kita jumpa dulu. Ada atas itu tak lepas dah. Biasa takut mati, takut guru kita mati dulu. Takut guru mati. Sebab kita fikir atas itu dah. Faminhum, maka sebahagian daripada mereka man amana. Allah takdirkan sebagai orang beriman. Siapa dia ni? Yang mengaji kan? Yang mengaji Allah takdir sebagai orang beriman. Takdir ni pun atas ikhtiar manusia tu pilih mengaji. Maka Allah takdir dia beriman. Wa minhum man kafar. Sebagai mereka kufur, tolak wahyu. Siapa? Sebab dia pilih tak mengaji, Allah takdir dia sebagai orang yang tolak wahyu. Salah siapa? Salah Allah, salah kita? Kita lah salah. Sebab Allah buat orang beriman dengan orang kafir ni semua step 1, 2, 3, 4. Mana ada kafir-kafir 4 selalu, tak ada. Walaupun dia bukan Islam, contoh lahir sebagai bukan Islam, tak ada jiwa kiri 4 selalu, tak ada. Mana 4 selalu tak ada. Kan? Apa tu? Raibun, dalalah, mujadalah, khatmul qalbi. Mana dia ni lahir 4 selalu tak ada. Semua 1, 2, 3, 4. Kan? Jadi 1, jadi 2, jadi 3, jadi 4 ni manusia. Okay, manusia tu sendiri yang pilih. Sama dengan kita yang Islam ni. Orang Islam pun ada kat step 1, 2, 3, 4. Bukan punah selalu. Dia ada step juga. Step-step ni kita juga punya. Tuhan bagi peluang. Kita yang bagi jadi 2, 3, 4. Kan? Walau sya' Allah, kalau Allah kehendaki, maka tatalu. Mereka takkan berbunuh-bunuh. Allah boleh buat semua satu berlaku. Boleh. Kan? Apa jadi kalau semua, lahir-lahir semua faham betul berlaku? Kan? Boleh buat tak? Boleh. Jadi apa kehilangan yang berlaku bila semua lahir-lahir faham betul berlaku? Apa berlaku? Tak ada ustaz, tak ada murid, tak ada daurah, tak ada pengajian. Sebab apa? Orang faham berlaku dah. Tak ada perjuangan. Mana ada perjuangan? Tak ada perjuangan dalam percakapan, tak ada perjuangan dalam jihad fisabilillah pedang, tak ada. Sebab apa? Sebab semua orang tu berlaku dah. Maka mana ada perjuangan? Sekolah pun tak ada. Betul tak? Guru pun tak ada. Mana ada guru? Mana berlaku dah? Ada kata orang ngeluh kita, ustaz, kita mengaji taurah banyak kali dah tapi tak nampak-nampak. Kita kata apa? Alhamdulillah tak nampak lagi. Kalau nampak dah kena mengajar daurah pula. Oh ya tak ya juga. Ya tak ya juga. Kan? Alhamdulillah tak nampak, tak boleh nak nampak. Kalau dah nampak kena mengajar lah pula. Oh pula dia kata. Pula. Jadi ada hikmah dia. Jangan minta pandai lah. Walakin Allah, akan tetapi Allah yaf'alu, dia berbuat apa yang dia kehendaki. Yang dia kehendaki ni baik untuk kita. Atau dia. Kalau semua pandai berlaku, mana ada perjuangan? Mana ada istilah kesabaran dalam menyampaikan? Nabi pun tak ada. Tidak diutus Nabi. Kita pun tak kenal Nabi. Tak kenal sahabat. Sebab orang lahir semua faham belaka, dah tauhid. Tak ada perjuangan. Tidak. Jadi bila benda ni pasti berlaku, sebab itulah otomatik kan, bila benda ni berlaku mesti ada perjuangan. Bila bukan semua nak mengaji belaka, akan ada orang yang tidak setuju, tidak terima mula-mula. Maka itulah
Secara asas kita faham, perjuangan kena ada. Bila perjuangan kena ada, mana takat perjuangan bercakap saja ke? Kan? Dia perlu ada modal juga. Kena ada infak fi sabilillah. Sebab itulah saya nak tanya hari ni. Kawan ni contoh dia tak ngaji mana, tapi dia infak atas nama fi sabilillah. Kan? Kawan ni mengaji sungguh-sungguh Quran, makna Quran. Dia infak atas fi sabilillah juga. Kawan ni sia, sama tak nilai? Tak sama. Dia infak fisabilillah ni daripada kosong sampai juta nilai dia, kosong. Macam mana kosong? Sebut infak fisabilillah tapi dia tak faham apa tauhid. Dia kata syirik. Ada awal nak akhirat esok. Dia mati dengan tak betul akidah, tapi infak fisabilillah contoh. Tak kosong. Sebab itulah kita infak fisabilillah, ngaji kena mengaji. Mana infak fisabilillah bukan pada nilai banyak mana kita bagi, pada nilai mana kita faham makna infak tu. Ke mana nak pergi? Ke mana nak disumbangkan? Atas dasar apa? Dasar tauhid. Kita ngaji Quran ni, kita nak faham belakang ni. Jadi kita infak. Nilai jadi mahal, walaupun sia. Kawan ni contoh 1 juta. Tapi tak tahu apa. Nak bagi atas nama infak juga. Tak tahu apa. Ngaji tak. Bila infak kosong sebab kita tak tahu. Sebab itulah kita infak nak banyak, ngaji nak banyak juga. Biar banyak belaka. Infak pun nak banyak, ngaji pun nak banyak. Hak kata memang infak banyak, ngaji tak. Hatu khaya nak banyak. Kita memang gitu je lah. Tiba-tiba tak ada nilai. Sebab apa? Sebab kita pun tak faham atas nama. Nak nama fisabilillah. Tak faham. Akidah pun tak betul. Sebab itulah orang yang infak walaupun siap, nilai dia bukan kepada nilai RM1 tu, tapi nilai kepahaman dia kepada makna infak tu. Lagi makna faham makna infak tu, lagi tinggi nilai infak dia, lagi berharga walaupun RM1. Bukan banyak nilai dia, pada kepahaman. Sebab tu bila makin faham, lagi banyak infak, lagi faham. Oh, faham makin besar, banyak pula nilai. Kita nak banyak dua-dua Ustaz. Banyak tahu infak, banyak tahu faham. Contoh. Bagus. Betul. Itu kaedah. Kita banyak infak, mengaji pun sudah lah. Kita nak pahala je. Mengaji tak sih pahala je. Mengaji sudah. Kita nak infak atau mengaji. Kita mengaji tak sih. Bahaya. Takut jadi nilai dia. Jadi, comel dia, kita mengaji, infak. Oh, nilai infak tu berharga. Sebab apa? Kita tahu ke mana nak pergi. Atas nama makna kita mengaji ni, kita nak benda ni sebar seluruh dunia. Contoh, biar orang faham belaka. Biar orang selamat belaka. Lagi harga lagi tinggi ni lah. Sebab tu lah jangan cemburu kepada orang yang infak banyak, kita infak sikit. Kadang-kadang Allah beri taufik dia infak banyak, tapi dia tak beri taufik pada infak pada mengaji. Bahaya. Bagi taufik infak, mengaji tak beri taufik. Bahaya. Takut-takut infak saja, ada benda-benda yang punah selepas infak tu. Akidahnya macam mana? Riaknya. Banyak benda-benda yang boleh memunahkan infak tu apabila jahil ilmu. Wahai orang-orang yang beriman, beriman dengan apa yang wahyu katakan. Kita mengaji wahyu kata, kita percaya wahyu nak lagu ni, lepas tu kita infak. Tahu tak? Percaya apa wahyu kata, kita nak hak wahyu kata ni, kita nak orang faham belaka. Lebih bernilai, lebih tinggi nilai daripada orang yang tak faham apa yang nak ke mana apa tu benda perjuangan atas nama apa, tak faham. Dia sendiri tak mengaji agama, tak berhenti. Kadang-kadang duduk dalam batin lagi, duduk dalam pahaman tak betul lagi. Semangat infak sama infak. Orang kalau nak bagi, kita ambil, kan? Kita pun nak orang sembah. Tapi lek mengaji tak mengaji tu takkan bertanggungjawab kita, tanggungjawab mu lah yang infak ni. Kita orang infak kita ambil sebab kita berhajat. Contoh tak, dalam konteks mana-mana pun kalau orang infak dia ambil. Tapi konteks mengaji ni kita lah kena nasihat diri kita. Tapi kalau kita tak mengaji, kita ingat sampai kali. Lepas tu esok akhirat tak tengok, akidah tak betul. Sudah itu.
Jangan marah no. Kita hanya beritahu apa yang seadanya. Nak terima, tak terima sudah. Kita pun dulu tak faham tajuk ni. Anfiqu. Ini infak fisabilillah. Dari apa yang kami rezekikan kepada kamu. Kata apa tu Imam Qurtubi. Dia kata anfiqu ni rezeki dia kata ada dua. Satu rezeki harta jasmani, satu rezeki ilmu rohani. Kan? Dia berpendapat pada ayat yang Al-Baqarah awal tu kan, dia ada makna infak tu kan. Dia kata dua. Infak ni dua-dua kena ada. Infak harta, infak ilmu. Orang infak ilmu pun kena infak harta juga. Orang infak harta kena infak ilmu juga. Mana dia kena ada dua-dua. Sebab rezeki ni, ilmu tu masuk rezeki juga. Dah ada pahala dia. Kan? Ada pahala dia. Mimma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepada kamu. Dari sudut jasmaninya, harta ataupun ilmu. Kena infak. Min qabli, sebelum datang hari la bay'un fihi, tidak ada jual beli padanya. Wala khullatun, tidak ada persahabatan, dan tidak ada syafaat. Tak ada syafaat ke? Yang salah faham. Tak ada syafaat ni berlaku kepada orang yang punah akidah. Syafaat ada. Kita tidak ekstrim tentang makna syafaat ni. Syafaat ada. Ada golongan kata syafaat tak ada. Ekstrim. Ada kata ada. Tapi ada terlebih sikit. Kan? Hak bagus tengah-tengah. Kan? Nanti kita urai tajuk tengah-tengah ni lagu mana. Hak lebih lagu mana? Lebih atas, lebih bawah. Hak tengah-tengah lagu mana? Kita duduk tengah-tengah. Tak lebih atas, tak lebih bawah. Makna syafaat ni. Dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang zalim. Zalim syirik. Kan? Ataupun zalim ingkar, tolak wahyu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tiada ilah, tiada tumpangan hati, luar biasa, luar asbab, melainkan dia yang bersifat maha hidup, yang bersifat terus-menerus menguruskan hamba-Nya, menguruskan hamba-Nya, sentiasa mengurus hamba-Nya 24 jam tanpa henti. Sifat Tuhan. Jadi luar asbab yang bernama dan bersifat Allah. Selain pada Allah, nama ada, sifat tak ada. La ta'khudhuhu, tidak menimpanya, tidak menyentuhnya. Sinatun, apa dia? Sinatun dalam kita beritahu dalam Telegram tu ada send, mana kita tengoklah tu baca. Makna dalam Quran ada 5 tajuk mengantuk. Pertama, mukadimah mengantuk. Dia panggil apa dah? Hanya mengantuk dalam kereta tu. Micro sleep. Ni micro sleep. Kan? Micro sleep apa dia? Macam mukadimah nak mengantuk. Dia ada mukadimah nak tidur, dia macam hilang. Mukadimah nak mengantuk. Dia ada mukadimah nak tidur, ada. Wallah alam ada. Mana apa tu sesuai tak sinatun ni micro sleep, tapi rasa sedap. Dia macam sikit lah. Masuk telak sikit lah. Dia tak ngantuk, tak ngantuk lagi, baru nak masuk ngantuk. Sinatun. Lepas tu kalau mukadimah tidur, nuas, ngantuk juga. Nuas. Mengantuknya mukadimah tidur, nuasan. Lepas tu naum ni tidur biasa. Naum. Lepas tu hujud, tahajud ni bangun malam tak? Kalau hujud asalnya tidur nyenyak. Hujud tadi, tahajud meninggalkan tidur nyenyak. Hujud. So lagi dalam Quran, dalam surah Kahfi dia, ruku dia. Makna dia tidur mati. Tidur ashabul kahfi. Bukan mati.
Tidur tapi tidur mati. Tidur yang tidak sedar apa yang berlaku di sekelilingnya. Kita tak ada tidur mati, tidur nyenyak. Tapi orang kata tidur mati ni, tidur mati. Waktu wala naum, tidak tidur pun tak, waktu mengantuk pun tak, apatah lagi tidur. Kan? Miliknya lah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Man dzalladzi, siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya melainkan dengan izinnya? Tanya nak beritahu. Mana nak beritahu syafaatnya inilah syafaat bi izni. Syafaat dengan izin. Kepada syafaat dengan izin, seumpama ahli parlimen diundang oleh sekolah untuk beri anugerah cemerlang kepada sekolah. Kan? Siapa yang pilih nama-nama orang yang diberi anugerah? Ahli parlimen ke sekolah? Sekolah. Cuma ahli parlimen ni, dia ni bagi. Jom bagi. Jadi itulah maksud Nabi pemberi syafaat. Bukan Nabi yang pilih nama. Bukan Nabi yang pilih nama kita. Allah yang pilih. Allah yang nak bagi. Tapi nampak macam Nabi nak bagi. Allah yang nak bagi. Dia macam tengok dalam TV, dalam filem-filem, tengok macam kawan tu tampar kawan ni tak? Oh, jahat kawan ni tampar kawan ni. Padahal bukan dia nak tampar, pengaruh suruh. Kita tengok muka dia nak marah. Jumpa tepi jalan, pok tahu dia. Apa ni berlaku tak pandai. Jahat. Tapi bagi kita yang tengok filem ni, kita macam terbawa-bawa perasaan. Bagi kita dia jahat sebentuk muka. Layak muka ni muka jahat, tak watak jahat apa. Sesuai. Watak jahat semua. Padahal dia disuruh watak tu. Bukan dia nak watak lagu tu. Kan? Sama nak begitu watak baik. Bukan dia baik sangat, kadang-kadang disuruh watak baik. Jadi watak baik dapat baik. Jadi Nabi ni bukan dia nak bagi syafaat. Tapi dia ni jom bagi. Allah yang nak syafaat kita sebab akidah kita betul. Dan syafaat ni hanya berlaku kepada orang-orang yang akidah betul tapi tang amalan hangkut. Terjebak dengan dosa besar tapi tak taubat. Kan? Maka masa itulah akan dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada panggil asyaf al-kubra dia panggil. Ya'lamu ma baina aydihim. Dia mengetahui apa yang di tangan atau di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mana tahu ni tahu dasar apa? Tahu khususiat. Tahu dua asbab. Tahu khususiat bagi Allah. Kita tengok dalam ni depan belakang ni kata apa? Maksud apa? Mana mengetahui segala yang terjadi baik di masa lalu, sekarang dan akan datang. Ini benda gaib. Ilmu khususiat bagi Allah. Tak boleh kita sadar kepada orang lain. Sebab tu tak boleh tanya ramalan. Bila ramalan ni macam dia ambil kerja Tuhan. Cuma istilah ramalan kaji cuaca tu bukan salah. Silap buh. Sebab dia kaji cuaca. Dia bukan ramalan tu kajian. Sebab dengan alat. Dengan alat. Mana dia benda tu satu benda yang kita kata luar biasa. Hak luar biasa tak boleh. Segala satu yang dapat dengan alat tidak dikira akidah. Sama dengan kita dapat tahu anak seseorang tu laki perempuan dengan apa? Nak sebut wanda kita. Faham sudah tak apa. Jadi kalau ada kata dia tu kata mendahului Allah Ta'ala. Tak, dengan alat. Jangan kita tak tahu pula dia. Dengan mana gaib
sesuatu yang tak dapat dicapai oleh panca indera atau alat. Bila benda tu pelik, luar biasa, maka itu akidah. Bila kita sandar pada seorang tu tahu, maka itu punah akidah kita. Sesuatu yang tak dapat dicapai oleh panca indera atau alat. Pelik. Dia tahu no? Akidah. Dia tahu no, motor kita hilang duduk mana? Akidah. Kita percaya lagu tu punah akidah kita, dia menggela dia tahu pun punah akidah dia, sama-sama punah. Wala yuhituna, tidak meliputi bisyai'in, bi ini min, dari sesuatu, dari ilmunya, ilmu gaib, kecuali dengan apa yang dia kehendaki, sekadar yang dia kehendaki, tahu. Bukan semua, kan? Apabila dia beritahu, kan? Remote tahu tu tak ada ke dia? Sebagaimana Nabi, remote tahu tak ada ke Nabi? Nabi tahu, apabila dia beritahu. Kalau tak beritahu, Nabi tak tahu. Wasi'ah, meliputi kursinya, jadi mahu kuasa. Kursinya, tak ambil makna kursi kekal. Langit dan bumi. Langit dan bumi. Tak ambil makna asal, kursi. Lepas tu, lagu mana? Allah saja yang boleh mengetahui. Kita terima pengkabaran Allah Ta'ala apa adanya. Wala ya'uduhu, dan tidak membebani, tidak melelahkannya, untuk melihara keduanya. Hifzuhuma, langit bumi, tak lelah, tak beban, tak payah, mudah bagi dia. Wa huwal aliyyul azim, dan dia maha tinggi, maha besar. Tidak ada paksaan dalam agama. Sebab ada cerita seorang sahabat masuk Islam, dia paksa anak masuk Islam. Tu ayat ni. Tidak ada paksaan dalam beragama, dalam masuk agama Islam. Dalam masuk agama Islam, konteks masuk agama Islam. Sebab apa? Tauhid ni jelas dah. Tauhid dengan syirik ni kalau mengaji jelas, tak perlu paksa. Ajak mengaji je, paksa tak boleh. Paksa dia terima tauhid tak boleh. Ajak ngaji yuk, kena. Nak paksa dia faham tak boleh. Sebab benda ni memang kalau dengar dia faham. Mana kata mudahnya agama ni. Kepahaman ni benda yang boleh faham, tu tak boleh paksa. Qad tabayyana, sebab sesungguhnya telah jelas petunjuk dengan ar-rusdu minal ghayyi, hak benar dari hak salah. Jelas. Jelas bagi siapa ni? Jelas bagi hak mengaji ke? Jelas bagi tak mengaji? Dah mengaji lah. Kalau tak mengaji, tak jelas juga. Mana jelas pun. Macam contoh tak? Muka kita, muka cikgu Syar'i. Semua orang kenal. Semua orang kat dunia ni kenal kat cikgu Syar'i. Hak pernah tengok kan? Ada orang kenal muka, nama tak kenal. Ada orang muka kenal, nama kenal. Ada orang kenal belakang. Jadi bergantung pada apa? Sejauh mana dekat kita dengan dia. Mana-mana boleh kita tak pernah tengok, tak pernah kamu, tiba pernah kenal sungguh. Tak ada gitu. Betul tak? Mesti ada hubungan rapat dengan dia, maka kena sungguh. Kita tak pernah jumpa dia tapi kena sungguh. Boleh tak mungkin. Tu dia kata, telah jelas. Bagi siapa? Yang ngaji sungguh lah. Bila ngaji sungguh, kena sungguh. Jadi, barang siapa yang tak ngaji, lalu duduk bila tak ngaji, lama-lama jadi ingkar. Hak tolak-tolak ni, kita tak ngaji, terkejut, lalu tolak. Dia bukan nak mengaji, dia tak usah ngaji. Lepas tu orang boleh tahu benda dalam Quran ni, dia tolak sebab dia tak pernah dengar. Tapi kalau dia mengaji, biasanya jiwa dia menerima. Sebab dia nak cari. Kalau dia tak bersedia untuk mengaji, bila dia beritahu, dia terkejut, biasa dia tolak. Barang siapa yang ingkar dengan tauhid, kan? Dia banyak makna. Ada kata tauhid ni syaitan. Ada kata lagu ni, ada kata lagu ni. Kita tengok dalam penjelasan. Kata tafsir ruhul ma'ani. Ruhul ma'ani, dia kata kita boleh terima belaka. Dia ada 5 makna tauhid. Ada 5 makna. Syaitan,
Kan? Apa tu berhala dia ada 5. Tengok dalam tu ada dalam nota kita. Masa tak ada. Lepas tu dia kata faqadis apa tu wa may yu'min billah. Tadi kata kan. Barang siapa yang ingkar dengan tauhid. Kita jelas balik kita silap dia. Barang siapa yang mengingkari tauhid setelah mengaji. Mengaji dia bila mengaji dia kenal setan. Dia kenal dia ingkar setan. Dia kenal dia tauhid dia ingkari setan. Dia tauhid dia satu-satu setan. Wa yu'min billah dan dia beriman dengan Allah. Dan dia beriman dengan Allah sebab dia mengaji wahyu lalu dia terima Allah beritahu. Maka sesungguhnya istamsaka. Masaka asbabnya masaka. Satu kalau ista ni satu makna serius, satu makna minta, satu makna merasa. Mana lebih rasa makna ista kat sini? Serius ke, minta ke, merasa? Serius. Pegang sungguh. Macam kita contoh kita nak pegang serius dengan guru kita ni, guru rumah kita ni, sebelum kenal ke setelah kenal biasanya. Bila belum baru kenal dia lain sikit, masa mula-mula bimbang takut lagi. Lama-lama ni hai tak saya dah anak Hani atau saya dah orang lain. Tak. Gimana? Kan? Kena sungguh. Bila benda tu benar satu hal, hebat satu hal. Mesti sifat baik tu ada kat dia. Quran ni comel ada kat dia. Kita tak kenal lagi. Tak sungguh mana. Bila dah kenal, barang comel, mestilah sungguh, mestilah berminat. Kan? Barang comel dah. Maka dia telah berpegang bil urwah. Urwah ni mana dia kata? Macam pegang teko tu. Hak dia pegang. Tu. Yang kuat. Usqa yang kuat, teguh. Sebab benda lu asbab, kan? Benda lu asbab wahyu. Satu lu asbab bukan wahyu. Kita dengar bukan wahyu dulu. Nak batal dia lagu mana? Nak batal fahaman tu. Kena wahyu juga. Sebab benda tu tak boleh lu asbab bukan wahyu nak batal, tak boleh. Benda-benda lu asbab batil. Kalau kita tak kaji wahyu tak boleh nak batal fahaman tu. Sampai kita kaji wahyu baru boleh, baru kuat jaga. Sebab dia hak wahyu saja, boleh lu asbab wahyu saja, boleh membatalkan fahaman lu asbab bukan wahyu. Kuat jaga. Tu kata lam fisama laha, tidak putus baginya. Tidak akan putus. Kesan daripada Quran ni, mari yang datang lu asbab bukan wahyu, batil, khurafat. Tak sahih. Apa? Kita ngaji dah, selama ni kita tertipu. Tak sahih. Barang karut, tak sahih. Barang yang menyebabkan kalau aku mati, faham aku tu mati, kekal dalam neraka. Tak sahih. Siapa nak? Tak sahih. Tak sanggup. Tak pandai. Wallahu, dan Allah itu maha mengetahui, maha mendengar, maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.